Soal tu. Alhamdulillah. Baik apa? Oh, 83. 83. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alik wa rasulullah. Innahu anallah. Bahwasanya akulah Allah. Itu Allah Ta'ala tu sebut dalam Quran. Ini bahasan daripada dulu. Bahasan yang ketiga tahu dia martabat tanazzul zat, itu martabat wahidiyah. Namanya itu adalah zahir padanya segala sifat dan asma. Ya, ni cara pemandangan arif billah. Cara-cara dibawa dengan mentafsirkan akan barang yang ada itu mujmal pada hadrat wahdah, hadrat ketunggalan tu. Dan pada hadrat wahidiyah ini hasilnya khitab, iaitu ditujukan dengan ini, dengan firman Ta'ala innahu anallah, bahawasanya akulah Allah. Jadi bermula sebab diperolehi khitab, mana tuju dengan kalam yang qadim pada hadrat wahidiyah, kerana diperoleh yang dikhitab, yang dituju dengan dia itulah alam sifat dan juga asma. Ya, dia memandang kepada sifat dan asma. Ini semua benda jenis syuhud, tuan-tuan, pandangan dalam dia tu dibuka oleh Ta'ala. Itu kedudukan dia. Bermula segala martabat yang tiga yang telah terdahulu, sekaliannya dipanggil qadimun. Ya, bermula dikenaki dengan tanazzul zat itu, iaitu terdahulu dan terkemudian. Dengan apa? Dibangsakan pada akal jua. Ya, ada takadum dan ta'khur, iaitu dipanggil amrun i'tibari. Bukan dengan bangsa kepada zaman, tidak. Ya. Syahadat, maka nyatalah daripada alam asma dan sifat itu apa dia, roh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ia dipanggil mujmal pada hadrat wahdah. Pada makam memandang ketunggalan Allah Ta'ala wahdah tu, jadi dipandang situ secara ijmal saja. Ya, akan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mufassal pada hadrat wahidiyah. Bila wahidiyah dia dapat kita ke bawah, dan wahid yang tunggal. Ya, dia mentafsirkan kewahidan Ta'ala segala makhluk ni kepada alam syahadah luar. Jadi ini dipanggil ialah awal daripada segala mumkinat yang dizahirkan dalam nur Rasulullah SAW. Hadrat mahabbah, seperti mana firman Ta'ala, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafah fa khalaqtul khalqah liya'rifani. Kuntu kanzan makhfiyan, adalah aku perbendaraan yang tersimpan, maka kasih aku akan dikenal orang. Fa ahbabtu an u'rafah, aku kasih aku dikenal, ya, maka ku jadikan akan makhluk. Fa khalaqtu al khalq, aku jadikan akan makhluk ini, ya. Itulah nur Nabi kita Muhammad SAW, supaya mengenal ia akan laku. Jadi Allah jadikan awal ialah nur Nabi SAW. Jadi tujuan Allah jadikan apa? Hikmah dia, bukan tujuan makna berhajat, tak. Ya, supaya kita mengenali dia. Sebab Allah kasih ia dikenali. Jadi motif sebenar kita ke dunia ialah mengenali. Sebab bila benar kenal di Tuhan, dia akan cantik membawa syariat Allah Ta'ala. Ya, dia pergi arah tu nanti.
Maka murad dengan dijadikan itu dipanggil apa? Zahirkan. Maka tekala sempurnalah kejadian Nabi besar kita Muhammad SAW kepada alam syahadah luar ni, maka dijadikan daripadanya itu akan segala alam yang lain. Maka adalah ruh Nabi kita SAW, dia panggil bapa segala arwah, ya, dia asalkan dia. Seperti Nabi Allah Adam itu dipanggil bapa segala tubuh, nisbah jasad Nabi Adam, nisbah ruh ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi, ana abul arwah wa Adam abul bashar, ya, aku adalah bapa segala ruh dan Nabi Allah Adam itu bapa segala tubuh. Ya. Dan kata Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi Qaddasallahu sirrah di dalam syarah Fususul Hikam, dia kata maka adalah roh segala jasad itu satu jua. Roh segala jasad, dia ada banyak jenis roh kan. Ruhul jasmani, ruhul rauhani, ruhul qudsi, maka ada roh segala jasad itu satu jua hakikatnya. Hanya saja berbilang itu napas jua. Yang keluar masuk tu napas je. Dan napas itulah yang mati, ya. Sah seh. Bila apa ditarik roh, habislah. Napas tu yang mati. Ada pun roh tu dia tak mati. Roh tu tak mati, dia kekal. Dia macam Tuhan, dah kekal arid, sebab dia asal tak ada. Roh tu makhluk. Latifatur rabbaniyah, ruhaniyah. Roh tu panggil latifah, benda yang seni, yang halus. Rabbaniyah yang dibangsakan kepada kejadian Tuhan, mana Tuhan jadikan dia, mana asal dia tak ada jugalah. Ya Allah. Tetapi adalah Nabi besar kita Muhammad SAW bapa segala alam dan segala asya dan hayat kehidupan keduanya, kerana ia asal kejadian sekalian alam ini. Maka mesralah ia pada sekalian alam seperti mesra air dengan tumbuhan. Fafham fa innahu muhim. Faham betul, ini sangat penting gitu, ya. Jadi jadikan daripada nur Nabi SAW. Maka kata Syekh, masyaikhuna, kata Syekh bagi segala syekh kami, kutubuz zaman, ya, kutub zaman dia, wali kutub. Siapa dia? Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani, yang mengasal tarekat Samaniyah radhiyallahu anhu, mufti negeri Madinah. Di dalam selawatnya yang bernama Al-Minhah Al-Muhammadiyah, dia kata al-puzzati sari sirruha fi kulli zarratin ha'u hayatul alamin lazi minhu mabda'uh wa maqarruh. Yakni dia kata adalah nama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya, Ahmad bermula alifnya, ya, itu menunjuk atas mesra rahsia zat, alifuz zat, bukan alfuz zat, bukan alfuz seribu zat. Alifuz zat, mesra rahsia zatnya itu pada tiap-tiap zarrah. Mana mesra zat maksudnya apa? Asal kita dari nur, dan segala alam itu. Dan haknya, ya, hak Ahmad, anda kaji huruf ni. Mana tadi? Pada tiap-tiap zarat dan alam, dan hak itu adalah menunjukkan ia atas keadaannya itu hayatun, mana hidup, alif hak mim dal, dan kehidupan segala alam itu daripada jua, padanya jua, itu dia, ya, permulaan dan kepadanya kembali.
Ya. Dan yang keempat daripada segala martabat tanazzul zat, itulah martabat alam arwah. Alam arwah, iaitu sunyi daripada bersusun. Jadi dimulahazahkan ni para awliya, dimulahazahkan akan martabat-martabat ni. Ya, untuk mana? Memantapkan lagi makrifat akidah di hakikat ni. Pandang balik pada sunyi daripada bersusun. Lagi keadaan ni itu terhampar luas, itulah hakikat segala ruh. Yang zahir ia atas segala zatnya dan sempurnanya. Itu ketiga dipanggil alam. Dan kelimanya martabat tanazzul zat. Oh ya Allah. Iaitu martabat alam misal namanya. Ini yang pertama diberikan alam misal. Artinya itulah segala perkara yang dijadikan berupa yang halus, tiada menerima bahagi lagi. Maka di sini dipanggil alamul misal. Yang keenam daripada segala martabat tanazzul zat ialah martabat alam ajsad. Namanya ialah segala perkara yang dijadikan dah berupa lagi kasar dan menerima bahagi. Itu alam, dipanggil martabat alam ajsad. Dan yang ketujuh daripada segala martabat tanazzul zat, martabat yang menghimpunkan bagi segala martabat yang enam dahulu, ya, itulah martabat tajalli dan libas. Ya, yang akhir itulah martabat insan namanya. Maka inilah tujuh maratib, tujuh martabat. Bermula yang pertama daripada ialah tiada zuhur, ya, tiada zahir. Dan yang enam tinggal daripada itu martabat zuhur. Dan adalah martabat yang ketujuh itu apabila naik makrifat, orang yang mempunyai martabat yang ketujuh itu, dan zahirlah padanya sekalian martabat yang enam dahulu. Ya, bila naik mencecah yang ketujuh, maka dia ditajalikan semua yang enam. Ini semua benda rasa dan pembukaan tadi. Sebab perlu dia apa? Riyadhah. Bila dia berasa terbuka, dia akan tahulah perbahasan. Batu Syekh, ulama besar di Mekah, ya, Allahumma Syekh Syafi'i, Syekh Syafi'i. Dia mengajar dulu napis, dia kata apa tu? Dia kata aku baca macam ni je lah dia. Sebab benda semua azwaq, semua rasa. Bila rasa, kau kena berjalan. Ya, sekadar kita baca menimba pengetahuan. Berjalan akan dapat menimba pengalaman. Ya, dia tak berjalan, mana ada pengalaman. Maka perjalanan ruah pun kita bilang, lagi banyak berjalan, lagi banyak pengalaman. Itu zahir. Yang ni perjalanan ruhani. Pada kena peringkat seperingkat. Semua ni benda-benda ni kalau kita apa, ditajalikan dalam suluk dan sebagainya. Ada martabat. Martabat wujud, ada ulama pecah 40 lebih ada kan. Ya, ni baru 7 ni. Ya, tu martabat yang dibuka. Maka ini 7 dia kata ni martabat. Dan adalah martabat yang ketujuh apabila naik makrifat, orang itu mempunyai martabat yang ketujuh ini, dan zahir padanya sekalian martabat yang enam dulu. Dia akan terbuka dahulu serta luas makrifatnya. Maka dikata akan dia insan yang kamil. Yang ini manusia yang sempurna. Melainkan bagi orang yang menghimpunkan akan sifat jalal wal jamal, itulah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana inilah menyudahi ia daripada segala nabi. Itu di antara sedikit perbahasan dia. Kemudian panggil nuktah. Ini satu perkataan yang dimaksudkan dalamnya setelah sudah engkau ketahui daripada sekalian tersebut itu, yakni daripada bahawasanya segala perbuatan itu perbuatan Allah Ta'ala, dan tiada bagi hamba sekali-kali punya perbuatan. Bila kita buat semua ni, tak maksud sini ala wajhut taksir, atau wajah memberi kesan hakikat. Dan segala asma itu sekalian asma Allah Ta'ala. Ya, segala nama-nama itu menunjuk pada asma dia. Ya, kaya. Ya, dia tunjuk asma dia, nama dia. Ghaniyun, itu nama Allah Ta'ala. Ya, dia mana tunjuk pada asma tu. Qadirun,
kuasa, ya, kuasa makhluk. Dia menunjuk pada Qadir Allah Ta'ala. Cuma benda ni diproses dengan cara zauk. Ini yang ada makhluk itu adalah mazhar. Dia semua makhluk dipanggil apa? Mazhar. Apa mazhar? Mahaluz zuhur, tempat zahir. Ya, jadi kita nak pandang kebesaran Tuhan, cermin dia mazhar. Siapa dia? Semua makhluk. Itu habis. Dan bahawa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan daripada nur zat Allah Ta'ala. Tuhan jadikan pacar nur zat menjadi hakikat besar apa Tuhan. Ya. Dan sekalian makhluk dijadikan daripadanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nur Nabi. Inilah asal kejadian dan hayat kehidupan segala makhluk ini sekaliannya. Ya, kembali kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu asal, termasuk dia tadi. Itu kan kembali pada dia balik. Maka seharusnya bagi orang yang menghendaki ia akan bahawasanya hasil pembendaraan, mana anwarun ilahiyatun, dan segala khazanah rabbaniyah yang tertaruh di dalam khazanah hati manusia. Yang terdapat dalam khazanah hati, bahawasanya bimbang ia dengan zikir. Itu dia kena banyakkan zikir. Zikir dia akan ada suasana perubahan ahwal dia. Mentauhidkan Allah SWT, dan dengan membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan salawat supaya membukakan Allah Ta'ala atasnya, atas segala pembendaraan makrifat pada masa yang sedikit dan waktu yang singkat. Banyakkan zikir, baca salawat, insyaAllah ada pembukaan singkat masa dibuka. Dan ada pun kaifiat bimbang dengan mentauhidkan Allah Ta'ala, seperti bahawa engkau lihat akan tiap-tiap gerak sukun mana diam, dan tiap-tiap kalam dan sukut mana diam. Orang bercakap, orang bergerak, orang berjalan, orang diam, atau orang bercakap atau orang diam, semua tu apa dia? Inilah sekalian itu terbit daripada Allah Ta'ala. Mana ini hakikat daripada kejadian dia, taksis iradat dia dan taksir kudrat dia. Pandang sudah jangan lupa. Dan bersungguh-sungguh engkau daripada yang demikian. Sungguh-sungguh fokuskan Tuhan pada sekalian waktu, hingga tahqiqlah engkau, ya, dengan yang demikian itu dalam maknanya dengan rasa zauk. Mana benda-benda yang dapat tu semua dengan zauki, ya. Kalau ada zauk itu nampak tarikan tu kena ada, dan rasa dia tu kena ada, bahawa dia boleh menghilangkan rasa khalqiyah, rasa makhluk. Dan kashfin, dan ada pembukaan. Sebab dia kata dia istiqamah, dia dapat manis, dia rindu, baru dibukakan. Ni kashfin buka. Dibukakan kalbi dia untuk menghadap pada benda yang tersebut tadi, menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya Allah, dan sungguh-sungguh engkau daripada demikian itu pada sekalian waktumu, hingga tahqiqlah engkau dengan yang demikian itu rasa zauk. Zauk itu rasa, rasa kenal Tuhan. Dan kashfin, mana kasyaf pembukaan. Inilah bernama tauhidul af'al. Tiada yang berbuat hanyalah Allah Ta'ala. Itu peringkat tauhid af'al. Dirasa dan berasa betul. Sampai kita berjalan terasa dia. Latih kena banyak zikir dan banyak memadamkan pandangan makhluk supaya terbuka benda ni, ya. Itu di antara ni. Doa tu bagus. Allahumma ja'al min ahli tajarrud anil aqwan. Itu semua makna di situ. Habis dia. Maka apabila sempurnalah bagimu demikian itu, masuklah rasa tauhid itu pada pendengaranmu, ya. Dan dengan dia dan memang dibuka je. Itu antara syarat dia lah, ya. Habis. Kemudian maka bila sempurnalah, wallahu a'lam. Allah.
Ha. Ha. Kemudian lagi umrah. Tunggu jap. Dia buka sir dia. Balik. Asrarul umrah wal haji. Balik dulu.